Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Jamri bin Abdul Jalil yang berasal daripada Kampung Sungai Tuan Seh, Tanjung Sedeli, Kota Tinggi, Johor. Sekarang ni berumur 48 tahun dan lahir pada 2 hari bulan 12 1974 di Johor Bahru dan membesar di Kampung Sungai Tuan Seh, Tanjung Sedeli. Faktor yang mendorong pembentukan perniagaan. Okey, soalan tu bermaksud faktor-faktor yang mendorong. Mendorong tu adalah disebabkan oleh keinginan lah. Pertama sekali keinginan dan juga income yang kita nak dapat. Pertama sekali bakat dan juga keinginan dan juga kerajinan kita untuk kita mencuburi satu bidang yang di luar kita punya kemampuan. Tetapi Allah telah mengurniakan bakat untuk kita berusaha ke arah membentuk perniagaan tersebut. Bagaimana Cik Zamri memulakan perniagaan tersebut? Okey, bermulanya perniagaan tersebut daripada cetusan bakat juga. Sebab di kampung kita sendiri masa tu kita tidak ada kemahiran, tetapi kita ada bakat yang tidak diasah dan bermulanya daripada kawan-kawan yang nak kahwin, lepas tu dia suruh kita mendekor dia punya pelamin yang kecil-kecil. Daripada situlah bermula je kita punya keinginan untuk kita berkembang. Maksudnya daripada step daripada bawah dan sampai ke sekarang inilah. Boleh ceritakan tak latar belakang syarikat, macam nama syarikat, apa jenis perniagaan yang dijalankan? Okey, syarikat kita membuat dalam industri perkhidmatan perkahwinan, iaitu dipanggil wedding planner. Maksudnya wedding planner ni dia melibatkan perkhidmatan perkahwinan daripada segi A sampai Z, iaitu daripada segi andaman, di mana andaman tu termasuk daripada segi busana baju, daripada segi pelamin, decoration, daripada segi tata rias dan juga makeup, dan juga kita melibatkan juga daripada segi hiasan dekor dewan, setup untuk keseluruhan dewan di mana ada kerusi, meja, dan kita masukkan sekali dengan fotografer, dan juga daripada segi catering dan juga menu jamuan yang kami sediakan sekali. Maksudnya dalam package wedding planner tu kita lengkap full set lah, daripada A sampai Z. Maksudnya pengantin dia tak tahu apa-apa, kita yang menguruskan. Cumanya pengantin keluarkan bajet dan berapa yang dia bajet, dan itu yang kita buat lah. Nama syarikat Cik Zamri? Okey, nama syarikat. Okey, sebenarnya kita dah buat rebound 2 syarikat. Pertama sekali kita bermula dengan A-Class Bridal, Andaman A-Class Bridal yang berlokasi di Tanjung Sedeli. Dan sekarang ni kita reboundkan jadi yang baru, menjadi Karya Cinta Wedding Planner. Maksudnya daripada yang lama tu kita belajar, di mana yang lama tu kita cuma membuat decoration sahaja, tetapi bila kita melangkah ada satu yang baru, kita membuat wedding planner. Maksudnya wedding planner lebih kepada pengurusan perkhidmatan yang lebih komplit. Sekarang ni syarikat di bawah naungan Karya Cinta Wedding Planner. Berapa pekerja yang ada sekarang? Okey, sekarang ini di bawah syarikat Karya Cinta Wedding Planner seramai 7 orang. Okey, di mana 4 orang untuk bahagian decoration, kemudian ada bahagian butik seorang untuk servis customer, lepas tu 2 orang lagi di bahagian baju dan juga jahitan. Ada macam tu lah. Daripada umur berapa niat nak jadi usahawan? Niat nak jadi usahawan tu daripada umur berapa? Rasanya tak terfikir berapa macam mana kita nak cita-cita nak jadi usahawan tu. Sebenarnya benda tu datang disebabkan oleh income dan juga tadilah bakat. So rasanya memang daripada kecil pun bukan ada cita-cita untuk jadi seorang usahawan, tetapi bila kita dah cebur usahawan tu, barulah kita tahu macam mana bidang usahawan tu. Maksudnya kalau macam daripada umur berapa, saya rasa bukan daripada umur 12 tahun ataupun daripada umur 15 tahun, tetapi rasanya umur dah melebihi 30 lebih barulah kita ada
ada ke arah melangkah ke arah usahawan. Dia macam tu. Uh, berapa lama pengalaman bekerja? Pengalaman bekerja dalam bidang usahawan. Okey, pengalaman bekerja dalam bidang usahawan ni sekarang ni dah lebih kurang dalam 17 tahun lah. 17 tahun start kita buka pada tahun berapa, dah lebih 10 tahun Andaman Ikhlas Trader, dan sekarang ni kita masuk dalam bidang karya cinta lebih kurang dalam 5-6 tahun lah. Dia macam tu. Boleh ceritakan tak sedikit tentang latar belakang ibu bapa? Okey, ibu bapa saya, bapa saya yang bernama Abdul Jalil bin Ottoman, sekarang ni yang berumur lebih kurang dalam 82 tahun. Dia menetap di kampung Sungai Tuan Seh, di mana sekarang ni saya menjaganya sebab dia keadaan dia dah uzur. Okey, ibu pula yang bernama Khadijah binti Mak Saleh telah meninggal dunia 15 tahun yang lepas. Apakah motivasi utama untuk memulakan perniagaan atau usahawan? Okey, kita motivasi itu adalah pertama sekali di mana kita mengikut mentor. Maksudnya nak berjaya ni kita kena ada mentor dan kita ada contoh. Yang kat kampung ni sebenarnya saya melihat adalah Sabari bin Salman lah. Sebenarnya kegigihan dia dan juga keazaman dia membuat sesuatu, walaupun dia bukan dalam bidang usahawan, tetapi saya melihat dia, apa yang dia nak buat sebenarnya dia boleh jadi disebabkan oleh dia punya semangat. Okay, daripada situlah maksudnya motivasi saya hadir bila saya melihat dia punya keazaman dan semangat dia. Apakah matlamat semasa anda menumbuhkan perniagaan? Okey, matlamat pertama sekali saya nak menolong orang tua. Saya nak menjadikan diri saya ni antara golongan orang yang berjaya dan boleh membantu orang lain. Okey, bila saya ada usahawan, bila saya ada perniagaan, saya akan membantu orang lain. Maksudnya saya akan mengambil pekerja-pekerja daripada kampung, daripada anak-anak kampung yang mungkin akademik dia kurang, tetapi dia boleh bekerja dalam bidang decoration. Okey, itu pertama sekali matlamatnya adalah untuk membantu orang lain juga, dan satu lagi untuk membantu keluarga, membantu ayah, membantu keluarga-keluarga yang susah. Sekiranya saya lebih maju lah daripada sumber kewangan yang saya dapat tu, pendapatan yang saya dapat, saya boleh membantu orang. Sumber yang ada sebelum memulakan usahawan? Okey, maksudnya modal ke macam mana? Modal. Okey, modal pertama, first time jadi usahawan ni memang kita adalah zero. Kita tidak ada apa-apa, kita tidak ada modal insan, kita tidak ada modal keuangan, cuma kita adalah bakat. Kita bermula dengan sedikit demi sedikit daripada gaji yang kita terima, gaji daripada kerja sawit ke kerja apa, so kita kumpul dan kita buat sedikit demi sedikit, kita beli barang sedikit, kita buat sedikit, macam tu. Dia tidak ada modal yang first yang kita labur, ada orang yang investment untuk kita jadikan modal RM10,000, RM20,000, tak ada. Maksudnya memang daripada sedikit-sedikit. Risiko untuk memulakan perniagaan, Cik Zamri? Okey, pertama sekali keyakinan diri. Sebenarnya mana-mana pun dalam bidang usahawan ni kita kena ada keyakinan lah, dan risikonya adalah kepada diri kita sendiri. Sekiranya kita rasa macam kita tak mampu, kita akan down. Tapi bila kita rasa kita boleh buat apa-apa pun benda yang kita fikirkan positif, kita boleh buat. Maksudnya dulu pernah saya berasa macam saya tak boleh pergi. Saya kena kedai daripada kedai kecil yang saya sewa, dan saya nak sewa kedai besar. Saya rasa macam saya takut, saya tak boleh maju dan saya tak boleh ke depan sebab saya tak boleh mampu nak bayar sewa dan saya tak boleh nak mengajikan pekerja. Tapi bila saya fikir balik, saya kena ada diri saya kena yakin dengan apa yang saya buat. Okey, jadi kalau macam risikonya saya tak mampu untuk untuk mencabar saya punya perniagaan ni, maksudnya saya tak akan berada di sini. Risikonya adalah diri kita sendirilah.
kena yakin dan kena bersabar dalam sesuatu bidang tu. Dan selain daripada itu adalah daripada segi persaingan tu pada saya dia amat ketara juga, sebab dalam bidang bisnes ni persaingan mana-mana pun penting, tapi ada jenis yang baik dan ada jenis yang buruk. Dan kebanyakan yang saya jumpa yang baik, dan ada juga yang buruk. Maksudnya yang buruk tu dia melibatkan kita punya nama lah, dan dia boleh berkata yang kita macam ni, kita macam ni. Tetapi pada saya rezeki Allah yang bagi. Mana-mana usahawan tu mesti ada risikonya, dan kita kena kawal benda tu dengan sebetul-betulnya lah. Boleh buat kesimpulan dan bagi kata-kata semangat untuk permulaan untuk para usahawan yang baru mula. Okey, pertama sekali dalam bidang zaman sekarang ni dan zaman pandemik COVID ni, semua orang terjejas. Sekarang ni pun usahawan saya sebagai wedding planner pun amat terjejas selama setahun saya rasa. Tetapi untuk memberi kata semangat ni, saya rasa siapa pun nak mencuburi dalam bidang usahawan, apa pun usahawan yang kita nak terokai, pertama sekali kita kena ingat yang kita perlu ada keyakinan diri kita. Kemudian kita kena ada jati diri kita, dan kita harus mencuba. Jangan kata kita nak buat tetapi kita rasa macam nanti dulu. Jangan. Maksudnya bila kita rasa benda ni boleh, kita terus. Maksudnya yakin kepada diri sendiri dan berani untuk membuat satu yang baru. Dan satu lagi, buat jati diri tu, maksudnya kalau macam orang tu dah ada benda yang produk yang sama, kita nak meniagakan, tapi kita kena olah menjadi benda yang sesuatu yang baru. Jadi idea, creativity tu penting lah. So dan satu lagi pada saya, ini paling penting, ingat, maksudnya belajar ilmu, mencari ilmu, dan juga jangan lupa kepada yang satu lah. Maksudnya yang satu ni adalah dia yang pemberi rezeki. Kita amalkan doa, kita amalkan solat 5 waktu jangan tinggal, lepas tu mohon kepada dia untuk kita lebih maju, insyaAllah. Dan kemudian sedekah ni paling afdal, paling baik untuk kita bersihkan kita punya kita punya pendapatan, kita punya jiwa kita, sedekah kepada orang lain lah, insyaAllah. Kalau kita dah cukup komplit benda-benda itu semua, rasanya kita boleh maju. Jangan sombong dan jangan lokek memberi ilmu kepada orang lain bila kita dah berjaya. Itu yang paling utamalah. Dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.